Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kumpulan 6 Sejarah 4 akan membentangkan mengenai perkembangan tindak balas Tok Janggut terhadap penjajah British. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Siti Khadijah binti Zainal, Wan Nurin Alia binti Wan Muhammad Yusof dan Nur Nadia Wahida binti Hasli Zizi. Baiklah, dalam pembentangan kami ini terdapat 5 isi kandungan yang kami akan bentangkan. Yang pertama, latar belakang Tok Janggut. Yang kedua, perjuangan dan penentangan Tok Janggut secara ringkas. Yang ketiga, sumbangan Tok Janggut. Yang keempat, kematian Tok Janggut. Dan kelima, pengajaran. Seterusnya, sebelum kita pergi jauh lagi mengenai kisah perjuangan Tok Janggut dalam mempertahankan tanah Melayu, kita perlu mengenali dahulu siapakah Tok Janggut itu. Jadinya, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai latar belakang Tok Janggut. Baiklah, nama sebenar Tok Janggut ini ialah Haji Mat Hassan bin Munas. Namun, dalam kisah perjuangan tokoh Melayu ini, beliau lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di sebuah kampung iaitu Kampung Sering berada di daerah Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Seterusnya, beliau telah menetap di sebuah kampung juga iaitu Kampung Nering, Kelantan. Latar belakang mengenai pendidikan Tok Janggut ini, beliau telah mendapat pendidikan awal di sekolah pondok di Kelantan. Dan seterusnya, beliau telah melanjutkan pengajian beliau di Mekah. Malahan, dikatakan Tok Janggut ini merupakan salah seorang anak murid kepada Tok Kupaloh. Siapakah Tok Kupaloh? Tok Kupaloh ini merupakan seorang ilmuwan yang termasyhur dalam bidang ilmu tasawuf di negeri Terengganu. Jadinya, dalam mempelajari ilmu itu, Tok Janggut telah menuntut ilmu bersama Tok Kupaloh yang berada di Terengganu. Seterusnya, beliau juga berkemahiran dalam ilmu persilatan di mana sedia maklum bahawa masyarakat Melayu amat dikenali dengan ilmu persilatan yang amat hebat. Dan disebabkan itu juga beliau telah mempelajari ilmu persilatan itu dengan seorang guru. Seterusnya, beliau juga bekerja sebagai seorang petani dan juga seorang peniaga sebelum meneruskan ataupun memulakan perjuangan beliau sebagai seorang tokoh perjuangan masyarakat Melayu. Dan akhir sekali mengenai kematian Tok Janggut. Baiklah, sedia maklum bahawa kematian Tok Janggut ini mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama bahawa iaitu Tok Janggut ini telah dibunuh oleh tentera British sewaktu berlakunya peperangan antara masyarakat Melayu di negeri Kelantan dan tentera British. Pada ketika itu, Tok Janggut dikatakan telah dibunuh oleh tentera British dan mayat Tok Janggut itu telah dibawa berarak di seluruh bandar Kota Baru selama 3 hari berturut-turut dengan cara mayat beliau itu digantung secara terbalik. Jadinya tujuan pihak British membuat cara begitu kerana untuk menakut-nakutkan masyarakat Melayu mengenai tiada lagi pejuang masyarakat Melayu untuk menentang mereka. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua iaitu dikatakan bahawa Tok Janggut ini tidak terbunuh sewaktu berlakunya peperangan tersebut. Tapi beliau dikatakan cedera di bahu kanan beliau. Dan disebabkan itu, pengikut Tok Janggut ini telah membawa lari Tok Janggut untuk melindungi diri mereka di sebuah tempat
di Gua Musang. Jadi di situ mereka telah meneruskan hidup mereka daripada dicari ataupun dibunuh oleh tentera British. Dan disebabkan itu juga, Tok Janggut ini dapat hidup dalam jangka masa yang lama sehingga menjangkau usia 116 tahun dan pada waktu itu juga telah sampai pada tahun 1969. Pada tahun itu juga beliau baru memunculkan diri dan memperkenalkan diri kepada masyarakat Melayu bahawa beliau ialah Tok Janggut yang telah digembar-gemburkan dibunuh oleh tentera British. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ringkasan perjuangan dan penentangan Tok Janggut. Bahagian ini akan diterangkan oleh ahli kumpulan saya iaitu Nur Nadia Wahidah. Seterusnya ialah perjuangan dan penentangan Tok Janggut. Perjuangan tokoh yang namanya Mat Hassan Panglima Munas itu cuba dinafikan, malah perkataan jihad yang dilancarkan Tok Janggut diganti dengan perkataan pemberontakan dan penderhakaan. Inggris ni dia benar-benar mahu memburukkan nama perjuangan kebebasan itu disebabkan kesan pengaruh Tok Janggut ni bukan kecil tapi agak besarlah pada mereka. Kalau mereka tidak menyekat tindakan Tok Janggut, maruah sebagai kuasa dunia bangsa yang dianggap pintar itu akan terjejas. Jadi pada tahun 1909 ni tindakan penduduk menentang British ada kaitan dengan langkah Britain yang mencampur tangan di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Jadi setelah British ni berjaya menguasai negeri-negeri Melayu bersekutu, British ni dia mula mengalihkan pandangan untuk menguasai negeri-negeri Melayu di utara dan pantai timur di tanah Melayu lah. Jadi penentangan Tok Janggut ni bertitik tolak daripada perkembangan yang berlaku dalam pentadbiran Kelantan selepas perjanjian Bangkok 1909. Jadi perjanjian yang dimeterai antara Inggeris dan Siam menyebabkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis diletakkan di bawah kuasa Inggeris, manakala Patani, Menara, Jalur, Setul di bawah Siam, di bawah kerajaan Siam. Jadi setelah tahun 1909 kita beralih pada 1910 iaitu pada 22 Oktober 1910 yang di Pentuan Kelantan telah mengesahkan perjanjian tersebut telah membawa kepada pelantikan seorang pegawai British sebagai penasihat baginda dan kuasa British untuk campur tangan dalam urusan negeri sekiranya kerajaan ini gagal untuk mewujudkan keamanan ataupun kesejahteraan di tempat tersebutlah. Jadi sentimen anti-Inggeris ni makin meningkat apabila tercetusnya Perang Dunia Pertama pada Ogos iaitu 1914, di mana kerajaan Kelantan yang berada dalam keadaan yang tersepit akibat perjanjian Inggeris Kelantan 1910 tu dipaksa menyatakan bahawa mereka ni menyebelahi England dalam peperangan tersebut. Jadi keputusan Kelantan ni memihak kepada British dan bukannya Turki Ottomania dalam Perang Dunia Pertama. Peristiwa ini telah pun mengecewakan Tok Janggut kerana ianya bertentangan dengan fatwa Syekhul Islam Khairi Effendi yang mewajibkan umat Islam ni berjihad untuk menentang British dan sekutunya. Pada pendapat saya, setelah saya mengkaji berkaitan dengan Tok Janggut ni, saya dapati bahawa Tok Janggut ni bukan orang yang calang-calang, malah bagi beliau ni seorang yang berilmu dan beragamawan. Oleh sebab itulah Tok Janggut ni kecewa. Okey, seterusnya kita beralih pada tahun 1915 iaitu pada 25 Jun 1915 Tok Janggut bersama lebih kurang
25,000 orang pengikutnya yang telah menyerang askar Syekh yang berada di Pekan Pasir Putih kerana Inggeris ni dia datang kembali membawa masuk tentera Syekh untuk membakar rumah penduduk kampung. Seterusnya, pasukan Tok Janggut kemudian telah berundur ke kubunya di Kampung Saring. Antara pejuang yang mengikuti bersama-sama Tok Janggut pada hari tersebut ialah Abbas Berani, Hasan Harimau Awangah dan Abdul Rahman anak Kerbau. Jadi akan tetapi askar Inggeris ni mereka lebih terlatih dan mereka juga lebih berpengalaman lah dengan peralatan yang lengkap, moden. Jadi bila Tok Janggut dan pengikutnya ni datang untuk menyerang, namun Tok Janggut dikatakan telah tewas di tangan British. Tapi pada pendapat saya dan pandangan saya lah, Tok Janggut ni dia tidak mati dibunuh oleh pihak British, sebab macam yang kita tahu Tok Janggut ni dia mempunyai ilmu agama yang sangat kuat dan kemungkinan besar juga Tok Janggut ni dia mempunyai ilmu kekebalan, ilmu persilatan, sebab pada zaman-zaman dahulu kita dapat tahu yang nenek moyang kita selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kekuatan dan kekebalan. Jadi apabila dikatakan yang Tok Janggut ni mati di tangan British, bagi saya itu adalah kenyataan yang tidak benar, sebab saya yakin bahawa Tok Janggut ni dia dapat melarikan diri dia dan menyelamatkan diri dia daripada dibunuh oleh pihak British lah. Dan kemungkinan besar juga Tok Janggut ni dia tidak mati di tangan British, tetapi dia meninggal dunia akibat daripada penyakit yang menimpanya ataupun disebabkan beberapa faktor lain. Jadi mengenai mayat Tok Janggut yang dikatakan digantung dan diterbalikkan serta diarakkan itu, bagi saya British hanyalah saja untuk mereka-reka cerita ataupun itu dijadikan sebagai simbol untuk mereka untuk menakut-nakutkan orang tempatan. Contohnya perbuatan yang Tok Janggut buat itu adalah salah, dan jika orang tempatan lain cuba untuk melakukan penentangan terhadap pihak British, maka penduduk tempatan tersebut juga akan menerima nasib yang sama sebagaimana Tok Janggut. Dapatlah jadi mayat yang diarak itu, bagi saya itu hanyalah satu amaran dan bagi menakut-nakutkan pihak tempatan supaya untuk tidak menentang mereka. Jadi sebenarnya bagi saya Tok Janggut ni dia bukanlah seorang penentang British, tapi dia seorang pejuang kerana dia ingin mengembalikan hak penduduk tempatan yang telah dirampas oleh pihak British. Contohnya cukai terpaksa bayar mahal dan sebagainya lah. Seterusnya saya juga ingin bercerita sedikit mengenai sumbangan yang telah dilakukan oleh Tok Janggut. Jadi pada pendapat saya, Tok Janggut ni dia ingin mempertahankan penduduk setempat, dan dia ni merupakan seorang pejuang sebab dia ni nak mempertahankan penduduk setempat ni daripada dipijak oleh British. Berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, saya mendapati bahawa ayah Tok Janggut ni merupakan seorang panglima. Oleh sebab itulah kita dapat lihat bahawa Tok Janggut ni berani kerana dia mempunyai darah panglima, iaitu daripada ayahnya lah. Jadi Tok Janggut ni dia berani untuk bersuara dan mempertahankan penduduk tempatan. Bukan itu saja, Tok Janggut juga dikenali dengan seorang yang kuat ilmu agamanya, sebab beliau ni pernah mendapat pendidikan pondok di negeri Kelantan.
Tak silap saja, guru beliau adalah bernama Tokku Palu. Oleh sebab keberanian dan kebijaksanaannya, ini telah menjadi di antara dia telah menjadi orang yang berkuasa lah untuk berjuang dan menentang British ni. Kita dapat lihat melalui beberapa sumbangannya, iaitu yang pertama ialah beberapa pengkaji ni mengangkat Tok Janggut sebagai seorang pahlawan Melayu kerana beliau ni sanggup untuk bangun dan menentang dasar-dasar penjajahan British. Dasar-dasar penjajahan British tu ialah pengutipan cukai yang melampau. Dan seterusnya ialah memperjuangkan hak dan ketuanan Melayu susulan campur tangan British di Kelantan menerusi penjajahan Bangkok pada tahun 1909. Seterusnya saya serahkan kepada Wan Nurin Alia. Okey, seterusnya saya sambung lagi dengan apa ni orang kata, sumbangan Tok Janggut. Okey, jadi sumbangan Tok Janggut yang seterusnya adalah penentangan terhadap kadar baru cukai tanah dan tanaman yang dikenakan ke atas penduduk Kelantan yang dianggap tidak munasabah dan membebankan penduduk. Okey, jadi seperti mana yang kita tahu, pihak British menjajah Kelantan dan mengenakan cukai tanah dan tanaman kepada penduduk Melayu ketika itu, penduduk Kelantan lah khususnya. Jadi, sumbangannya dekat sini adalah Tok Janggut sendiri telah menentang pihak British tersebut agar menghapuskan cukai tanah dan tanaman supaya dapat meringankan beban penduduk Kelantan pada ketika itu yang merupakan penduduk asal yang tidak sepatutnya dikenakan sebarang cukai. Okey. Dan sumbangan yang terakhir adalah kesungguhan daripada pemimpin agama, khususnya Tok Janggut yang telah menyedarkan penduduk Melayu agar tidak menyokong sebarang kuasa yang berperang dengan kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, jadi seperti mana kita tahu, Tok Janggut ni merupakan seorang ulama. Okey, beliau merupakan seorang ulama dan beliau juga merupakan seorang pejuang Islam. Beliau mementingkan Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Dan kita tahu juga kerajaan Turki Uthmaniyah ni merupakan sebuah kerajaan Islam. Jadi, sudah semestinya dalam kisah yang Tok Janggut ini, kita dapat tengok pemimpin Islam, pemimpin agama iaitu Tok Janggut ni telah memberi kesedaran lah kepada penduduk Melayu agar tidak menyokong kuasa barat yang telah menjatuhkan kerajaan Islam itu sendiri. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada kematian Tok Janggut. Okey, daripada slide tersebut dapat dilihat itu merupakan contoh mayat Tok Janggut. Okey, daripada kisah sejarah kita dapat tahu bahawa mayat Tok Janggut ni telah digantung songsang separuh bogel. Jadi ini merupakan contoh tersebutlah. Okey, jadi berkenaan dengan kematian Tok Janggut. Okey, jadi berdasarkan kisah sejarah yang telah kita belajar dulu-dulu dekat sekolah, mungkin daripada cikgu sejarah kita, daripada buku teks ataupun daripada buku-buku berkenaan dengan kisah Tok Janggut kan. Okey, dapat kita tahu bahawa bila kita baca tu, kita dapat tahu bahawa Tok Janggut ni dikatakan telah mati di tangan pihak British apabila dikatakan Tok Janggut ni telah ditembak oleh pihak British sehingga mati semasa peperangan yang berlaku di Pasir Putih pada ketika itu. Dan dikatakan juga dalam kisah sejarah ni, mayat Tok Janggut tersebut digantung songsang, iaitu bahagian kepala di bawah dan bahagian kaki diikat di atas dalam keadaan separuh bogel. Dan beliau dan mayat tersebut diarak mengelilingi bandar Kota Baru selama 3 hari. Okey, jadi itu merupakan kisah yang telah kita baca dalam buku teks sejarah daripada guru-guru sejarah yang telah kita dengar ke kan. Okey, itu merupakan kisah Tok Janggut. Namun hakikatnya menurut cucu kepada Tok Janggut sendiri iaitu Wan Asrul Wan Husin, beliau menyatakan bahawa Tok Janggut ni hanya mengalami kecederaan di bahu kirinya sahaja. Maksudnya Tok Janggut tidak mati ditembak tapi hanya mengalami kecederaan di bahu kirinya sahaja. Okey, jadi Tok Janggut ni telah disembunyikan oleh pengikutnya di Hulu Kelantan iaitu Gua Musang untuk menyelamatkan beliau. Okey, jadi setelah kecederaan tersebut di bahunya sembuh, okey, jadi Tok Janggut ni telah berpindahlah ke Machang sebelum datangnya tentera Jepun ke tanah Melayu. Okey, jadi Wan Asrul Wan Husin iaitu merupakan cucu kepada Tok Janggut ini juga menyatakan bahawa kisah mayatnya digantung dan diarak itu hanyalah dibuat atas desakan pihak British sahaja. Maksudnya kisah tersebut hanya merupakan rekaan semata-mata
yang dilakukan atas desakan pihak British untuk menjatuhkan maruah Tok Janggut tersebut. Okey. Seterusnya, kebanyakan rakyat Kota Baru tidak kenal wajah sebenar Tok Janggut dan hanya mendengar cerita dari mulut orang sahaja. Yelah seperti mana yang kita tahu dulu-dulu tak ada internet. Tak ada internet, tak boleh nak WhatsApp ke apa, internet yang boleh sebarkan gambar ataupun muka sebenar Tok Janggut. Jadi kebanyakan rakyat Kota Baru ni tidak kenal wajah sebenar Tok Janggut tu macam mana. Dan mereka ni mengetahui bahawa Tok Janggut tu telah ura-ura bahawa Tok Janggut tu telah mati dibunuh oleh pihak British berdasarkan daripada mulut ke mulut sahaja. Jadi uh, hal ini dapat menjadi bukti yang kukuhlah bahawa um, apa ni berkenaan kisah Tok Janggut yang dikatakan telah mati di tangan pihak British tu merupakan palsu sahaja. Okey. Dan secara logiknya dapat melihat kepada gambar mayat Tok Janggut sebentar tadi yang telah saya tunjuk dekat slide tadilah. Dapat kita lihat bahawa rupanya tidak seakan rupa seorang Melayu asli. Okey. Sedangkan kalau nak tahu, sedangkan kata cucunya rupa Tok Janggut adalah Melayu Kelantan asli. Sebab apa? Sebab ibu beliau berasal dari Patani dan bapa beliau berasal dari Pasir Putih. Jadi memang muka beliau tu rupa beliau merupakan muka Melayu Kelantan asli, bukan um, apa ni Melayu Kelantan asli, tidak seperti yang dalam gambar tersebut. Dan apatah lagi gambar mayat itu diperoleh oleh tokoh sejarah iaitu Allahyarham Prof Datuk Anwar Nik Mahmud daripada Perpustakaan Bodleian, Oxford, United Kingdom, England. Okay, jadi perkara ini gambar tersebut diambil daripada England sana, daripada pihak British sana. Jadi perkara tu menjadikan mendorong mereka untuk memasukkan lagi gambar tersebut. Menjadikan kisah tersebut menjadikan kisah yang kita tahu sebelum ini berkenaan dengan Tok Janggut ni mati di tangan British palsu semata-mata. Okey, seterusnya Tok Janggut pula merupakan seorang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi dan beliau hakikatnya tidak wajar diaibkan sebegitu. Okey, seperti mana dah kita tahu, beliau ni merupakan seorang ulama kan. Dan Tok Kenali yang merupakan adik seperguruan Tok Janggut yang masih hidup pada zaman itu, dan pastinya sebagai ulama Islam, jika tubuh tersebut milik orang Islam, sekalian ulama akan menentang sekeras-kerasnya. Okey. Jadi pada ketika itu Tok Kenali ni hidup pada zaman Tok Janggut. Dan Tok Kenali ni merupakan adik seperguruan Tok Janggut maksudnya Tok Kenali ni merupakan seorang ulama juga. Maksudnya rakan adik seperguruan Tok Janggut lah, merupakan juga seorang ulama. Jadi tidak relevan kalau kita katakan Tok Janggut mati di tangan British dan digantung separuh bagai seperti itu, sebab kalau kita nak tahu ulama Islam ni, kalau tubuh milik orang Islam sekalian ulama, kalau tubuh milik orang Islam disebarkan begitu, sudah semestinya ulama ni akan menentang sekeras-kerasnya. Okay. Dan yang seterusnya adalah ramai yang mempersoalkan mengapa beliau tidak mengisytiharkan diri seperti yang dilakukan Mat Kilau jika beliau masih hidup. Okey. Jadi sebenarnya beliau ni merasakan lebih baik mendiamkan diri kerana rakyat Kelantan pada ketika itu sudah macam sepenuhnya memilih untuk mentaati pihak British walaupun mereka telah keluar dari tanah Melayu. Maksudnya walaupun tanah Melayu ketika itu telah merdeka, tapi ramai rakyat Kelantan ni masih mentaati masih pakailah orang kata peraturan-peraturan British pada ketika itu. Dan berdasarkan kisah sejarah juga, kita diberitahu kubur Tok Janggut terletak di Pasir Pekan Tupat. Tapi sebenarnya kubur tersebut merupakan kubur yang palsu yang dibuat-buat oleh pihak British yang bertujuan untuk mengaburi mata rakyat Kelantan, untuk menunjukkan bahawa mereka lah, iaitu British lah yang telah membunuh Tok Janggut ini. Macam tu.
Okey, seterusnya Tok Janggut akhirnya meninggal dunia kerana sakit tua selepas pendudukan Jepun di tanah Melayu dan dikebumikan di perkuburan lama kampung Hutan Putih Macang. Okey, jadi sebenar-benarnya Tok Janggut ni mati bukan sebab dibunuh oleh pihak British, tetapi sebenar-benarnya beliau mati disebabkan oleh sakit tua. Dan beliau ni telah dikebumikan, kata cucunya, beliau dikebumikan di perkuburan lama kampung Hutan Putih Macang. Okey. Hal ini dapat dikukuhkan lagi daripada hasil temu ramah Ustaz Abdullah Al-Qari Saleh dalam bukunya Ensiklopedia Unggul Doa Hajat Jampi Mujarab Segala Penyakit Tanpa Ubat. Di mana beliau telah menemu ramah penggali kubur Tok Janggut dan mendapati Tok Janggut meninggal dunia selepas menghabiskan sisa hidupnya di kota Simpul Berlubang yang bersempadan kampung Hutan Putih di mana terletaknya lokasi kuburnya kini. Okey, jadi itulah berkenaan dengan kematian Tok Janggut di mana sebenarnya Tok Janggut bukan tidak mati di tangan British. Sebaliknya beliau mati disebabkan oleh sakit tua. Jadi kisah yang dinyatakan oleh dalam buku teks sejarah kan oleh cikgu-cikgu sejarah kepada pelajarnya adalah palsu sebenarnya kerana sebenarnya kerana pihak British sebenarnya nak mengaburi mata kita, nak menunjukkan bahawa mereka tu hebat dan mereka juga bertujuan untuk menjatuhkan maruah tokoh tempatan kita sendiri iaitu Tok Janggut ini. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan sambung dengan pengajaran mengenai kisah perjuangan Tok Janggut. Okey, sebelum ini telah kami terangkan mengenai latar belakang Tok Janggut, perjuangan, sumbangan dan juga kisah kematian beliau. Jadinya saya akan rangkumkan semula kisah Tok Janggut ini di dalam satu pengajaran di mana kisah perjuangan Tok Janggut ini telah memberikan banyak inspirasi kepada seluruh masyarakat Melayu berani dalam menentang penjajahan di mana Tok Janggut ini berani menyuarakan suara beliau, berani dari segi perjuangan beliau untuk mempertahankan hak-hak orang Melayu di tanah Melayu sendiri dan juga mempertahankan kesucian Islam daripada dimusnahkan oleh tentera British di mana mereka merupakan orang yang berlainan agama. Jadinya sudah semestinya Tok Janggut ini ingin mempertahankan agama Islam daripada tentera British itu sendiri. Jadinya setelah Tok Janggut ini menunjukkan semangat beliau, maka masyarakat Melayu mula memberanikan diri untuk mempertahankan tanah Melayu daripada dijajah. Yang kedua, perjuangan Tok Janggut ini dapat dicontohi oleh masyarakat Melayu pada zaman kini dalam mempertahankan kedaulatan negara. Di mana masyarakat di Malaysia sudah ambil tahu mengenai perjuangan semua tokoh dalam mempertahankan kedaulatan, keselamatan tanah Melayu pada zaman dulu. Jadinya daripada situ, masyarakat Melayu pada zaman kini mengambil kisah dan juga mempelajari perjuangan mereka itu dengan cara mempertahankan kedaulatan Malaysia daripada dijajah semula oleh pihak luar. Tidak semestinya dijajah secara fizikal, malahan masyarakat Melayu ini juga mempertahankan diri mereka daripada dijajah secara mental oleh pihak luar. Okey, yang ketiga, dalam mempertahankan kebebasan dan juga kemerdekaan negara, kedua-dua ini tidak akan mudah dapat dicapai dalam sekelip mata tanpa ada usaha dan juga semangat wajar dalam diri seseorang itu. Di mana sedia maklum bahawa semua kisah perjuangan tokoh-tokoh Melayu demi mendapatkan kemerdekaan di tanah Melayu ini amat-amat sukar. Mereka sanggup bertaruh nyawa,
bertumpahkan darah demi mempertahankan kedaulatan tanah Melayu pada ketika itu. Jadinya bukan mudah untuk kita dapatkan kemerdekaan di tanah kita sendiri. Walaupun tanah kita, namun kita masih lagi dijajah oleh pihak-pihak luar tanpa ada halangan daripada diri kita sendiri. Okey. Akhir sekali, dalam mencapai sebuah kemerdekaan itu memerlukan satu proses yang panjang bagi setiap pihak lah. Tidak kisahlah pihak tertinggi, masyarakat sendiri maupun tokoh-tokoh perjuangan. Di mana kita bukan dapat kemerdekaan itu semudah itu sahaja. Kita seperti yang saya terangkan tadi, ramai masyarakat Melayu yang terbunuh, tokoh-tokoh Melayu yang sanggup bertaruh nyawa dalam memelihara kedaulatan tanah Melayu. Jadinya kita perlulah bersyukur dengan kemerdekaan yang kita perolehi sehingga ke hari ini, sehingga tahun 2023, kita masih lagi hidup sebagai salah seorang rakyat negara Malaysia. Jadinya kesimpulan bagi keseluruhan ini, kita sebagai masyarakat Melayu mestilah mengambil iktibar daripada kisah-kisah penjajahan dahulu, dan daripada situ kita perlu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Malaysia agar tidak dijajah semula oleh pihak luar. Baiklah, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.